Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada hari ini. Hanya 25 orang saja yang hadir pada hari ini, tidak mengapa. Semua dah makan ke? Semua dah makan ke? Cikgu harap semua dah makan. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kalau semua dah makan, cikgu harap kita dapat belajar dengan baik pada hari ini. Kenapa belum makan? Dah lambat, dah pukul 10 dah ni. Sepatutnya awak dah makan lah. Okey, tak apa. Sebelum cikgu mula pengajaran pada hari ini, cikgu nak tunjuk satu video kepada awak. Tontonan YouTube. Okey. Kalau awak tak dengar suara daripada video yang cikgu tunjuk, awak bagi tahu cikgu ya. Okey, kejap. Cikgu present dulu. Okey. Kalau awak tak dengar, awak bagi tahu cikgu. Boleh? Okey. Bahasa berbudi sudah tidak lokek pada ummah. Bahasa begitu indah, tidak habis berbahasa bermadah. Dengan ini, saya merasmikan Minggu Bahasa Melayu peringkat sekolah. Sekian, terima kasih. Wah, pengetua telah mendeklamasikan sajak kunci bahasa dalam ucapannya sebentar tadi. Really? Sajak ini terkandung dalam antologi tingkatan 1, Ku Ingin Berterima Kasih. Sajak ini bertemakan bahasa, iaitu peranan bahasa dalam masyarakat dan kepentingannya. Memang banyak kepentingan bahasa dalam menyatupadukan masyarakat. Lebih-lebih lagi masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia. Dalam perbualan tadi, kami ada menyebut tentang sajak kunci bahasa. Mari kita pelajari sajak ini dengan lebih lanjut. So, hari ini aku nak pergi. Awak boleh dengar tak video yang cikgu tunjuk sebentar tadi? Boleh? Okey, bagus. Sebab hari tu tak dapat dengar. Cikgu dah ubah balik dekat setting dekat tetapan tu. Anda boleh dengar. Okey. Video tadi berceritakan tentang apa? Video tadi menceritakan tentang apa? Sajak. Sajak apa? Betul? Sajak apa? Tentang sajak, tapi sajak apa? Sajak kunci bahasa, betul. Sajak kunci bahasa. Okey, jadi hari ini cikgu nak mengajar tentang sajak kunci bahasa. Cikgu dah minta awak sediakan buku teks komsas antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Awak dah sediakan tak? Teks komsas Ku Ingin Berterima Kasih. Okey, bagus. Okey, baik. Sekarang cikgu nak awak buka muka surat 14, sajak Ku Ingin Berterima Kasih. Dah. Okey, bagus. Terima kasih. Awak dah belajar belum sajak ni? Dah pernah belajar belum sajak kunci bahasa ini? Belum. Okey, tak apa. Kalau belum belajar hari ni, cikgu akan ajar berkaitan dengan sajak kunci bahasa. Baik.
Okay. Kunci bahasa. Okey. Kalau awak pandang atau awak baca secara sepintas lalu, awak rasa apa tema sajak ini? Tema sajak ini, saya boleh beritahu cikgu. Bahasa. Betul? Sajak berkaitan dengan bahasa. Cuma cikgu nak secara lebih mendalam lagi. Apa itu tema bagi sajak ini? Sajak kunci bahasa. Betul berkaitan dengan bahasa. Sudah betul tu? Okay, tak apa. Sajak ini kecintaan terhadap bahasa kebangsaan. Ataupun tema ini, tema sajak ini boleh jadi kepentingan bahasa. Menjadi kepentingan bahasa. Boleh? Tema bahasa, betul. Boleh. Baik. Temanya kepentingan bahasa dan juga kecintaan bahasa. Baik. Cikgu akan cuba deklamasikan sajak ini. Awak dengar baik-baik. Cikgu akan deklamasikan sajak ini. Baik. Kunci bahasa. Bahasa bermaruah, tidak berbilur bahasa di lidah. Bahasa berbuah, tidak kering bahasa di perah. Bahasa bersejarah, tidak luput bahasa bertingkah. Bahasa berwasilah, tidak putus jambatan ukhuwah. Bahasa berbudi sudah, tidak lokek pada ummah. Bahasa begitu indah, tidak habis berbahasa. Okey, terima kasih. Itu cikgu dah deklamasikan sajak. Bagaimana untuk deklamasikan sajak dengan betul. Cuma hari ini, cikgu nak mengajar berkaitan dengan maksud sajak ini. Maksud setiap rangka ini. Boleh tak beritahu cikgu siapa tahu maksud sajak ini? Maksud secara keseluruhan atau maksud bagi setiap rangkap, siapa tahu? Boleh beritahu cikgu tak? Bahasa bermaruah, tidak berbilur bahasa di lidah. Apa maksud sajak ni? Bahasa sangat penting kepada orang. Betul? Kita mesti belajar bahasa. Betul juga. Itu betul. So betul. Bahasa sangat penting. Mesti belajar bahasa. Kita perlu menguasai bahasa. Apa lagi? Ini cikgu nak ajar tentang maksud setiap rangkap itu. Okey, kita pergi satu persatu. Kita pergi satu persatu, satu rangkap demi satu rangkap. Okay. Bahasa bermaruah, tidak berbilur bahasa di lidah. Saya boleh beritahu cikgu apa maksud rangkap pertama itu? Saya boleh beritahu cikgu. Maksud rangkap pertama. Bahasa bermaruah, tidak berbilur bahasa di lidah. Apa maksudnya? Bahasa bermaruah. Maruah itu apa? Kalau awak nak mencari maksud setiap rangkap, maksud saja itu, awak perlu meneliti atau menyelusuri satu persatu kosakata yang digunakan ataupun diksi yang telah digunakan itu. Bahasa bermaruah, tidak berbilur bahasa di lidah. Saya tahu maksud rangkap pertama itu apa? Maksud rangkap pertama. Siapa tahu, boleh beritahu cikgu tak?
Bolehkah beritahu cikgu maksud rangkap pertama itu? Bahasa bermaruah. Apa makna bahasa bermaruah? Tidak berbilur. Apa itu tidak berbilur? Tidak berbilur bahasa di... Tak tahu cikgu. Okey, tak apa. Kalau orang tak tahu tak apa. Yang lain siapa tahu? Maksud sajak rangkap yang pertama itu. Tak apa. Bahasa sangat penting. Betul? Itu sudah hampir tepat. Sudah hampir tepat. Bahasa sangat penting. Kerana dia cakap bahasa itu bermaruah. Makna bahasa itu ada maruah yang tersendiri. Seperti kita, manusia, kita ada maruah kita. Kita ada harga diri kita. Makna kita ada kepentingan diri kita sendiri. Makna kita penting untuk diri kita itu, kita ada maruah untuk diri kita. Jadi, kepentingan kita haruslah menjaga diri kita. Begitu juga dengan bahasa. Kita perlu menjaga bahasa. Bahasa itu penting. Sudah hampir dekat. Sudah hampir tempat. Bahasa bermaruah. Apa maksud tidak berbilur bahasa di lidah? Bahasa ialah akal budi insan. Betul? Bahasa itu adalah akal budi insan. Mencerminkan kepintaran seseorang. Mencerminkan kecerdikan seseorang. Bagaimana ia bertutur. Betul? Lagi? Tidak berbilur bahasa di lidah. Saya tahu apa makna tidak berbilur bahasa di lidah. Bahasa membawa kesombongan kepada orang. Maksudnya macam mana tu? Bahasa itu akan menjadikan orang itu sombong ke? Tidak. Bagi cikgu, tidak, mustahil. Seseorang yang pandai bahasa dia takkan sombong. Tidak. Maksud awak tu tidak berbilur bahasa di lidah. Bukan. Berbilur. Apa makna berbilur? Siapa tahu makna berbilur itu? Cikgu akan terangkan satu persatu. Cuba tengok balik sajak tu. Bahasa bermaruah. Tidak berbilur bahasa di lidah. Kata kunci untuk mencari maksud pada rangkap pertama, bermaruah dan juga berbilur. Kalau faham apa makna bermaruah ini, berbilur ini apa? Berbilur. Berbilur ni di macam cikgu tadi saya Google berbilur maksudnya luka. Betul? Dah hampir tepat luka. Dia berbilur tu luka ataupun meninggalkan kesan-kesan. Contohlah ada garis-garis. Contoh awak dipukul oleh ayah awak. Berbilur di atas belakang. Contoh macam tu. Maknanya meninggalkan kesan ataupun ada kesan garis-garis. Jadi apa makna sajak ni tadi? Rangkap pertama, tidak berbilur bahasa di lidah. Maknanya apa? Tidak berbilur bahasa di lidah. Tadi bahasa bermaruah. Bahasa itu ada kepentingannya, ada maruah yang tersendiri. Lepas tu bahasa tidak berbilur. Maknanya tidak luka pada lidah. Maknanya apa itu? Boleh beritahu juga. Sekarang ni awak dah nampak sikit tu. Cuba lagi. Bahasa tidak berbilur bahasa di lidah itu. Cuba lagi. Cuba awak fikir lagi. Maknanya awak tadi macam Intan Masyarah kata, di Google maksudnya luka. Okey, luka. Tapi dalam sajak tu kata tidak berbilur. Maknanya kalau translate ala awak tukar dalam bahasa mudah, tidak luka bahasa di lidah. Maknanya apa itu? Cuba awak beritahu cikgu. Maknanya apa? Okay. The Infernal King. Betul juga tu, awak dah hampir tepat. Bahasa tidak menggores perasaan orang. Hampir tepat, boleh. Cuba lagi apa?
Dia nggak jauh. Boleh tak? Bahasa. Tidak berbilur bahasa di lidah. Okay, maksudnya rangkap pertama ni dicakap bahasa bermaruah. Tidak berbilur bahasa di lidah. Maksudnya maruah bahasa kebangsaan itu terletak pada kefasihan seseorang yang menutur itu. Walaupun sebanyak mana dia menutur, sefasih mana dia menuturkan bahasa itu tidak memberikan kesan kepada dia. Maksudnya bahasa itu kefasihan bahasa terletak pada seseorang itu yang menentukan kepentingan dan juga mengangkat maruah atau menentukan imej sesebuah bahasa itu sendiri. Dia terletak kepada penutur itu. Kita tak boleh menggunakan bahasa untuk menyakiti hati orang lain. Itu betul juga. Kalau kita baca sebagai bahasa maksud yang secara tersurat. Maksud kalau kita baca yang tersurat, mungkin awak boleh kata bahasa itu tidak boleh menggores perasaan, kita tidak boleh menggunakan bahasa untuk menjangkiti orang. Itu betul. Bahasa itu kalau kita pandang secara tersurat. Kalau tersirat itu maksudnya maruah bahasa itu terletak pada kefasihan seseorang itu menuturkan bahasa. Itu maksudnya. Tidak berbilur bahasa di lidah. Walaupun sebanyak mana dia menuturkan bahasa, dia bercakap menggunakan bahasa yang betul, tidak meninggalkan kesan, tidak meninggalkan kesan kepada lidah, maksudnya kepada dirinya. Maknanya kesan di sini kesan yang buruk. Kan awak cakap tadi, berbilur itu luka, bergaris, contohnya diperotan oleh ayah, berbilur. Maknanya tidak berbilur, maknanya tidak meninggalkan kesan. Maknanya kefasihan seseorang itu bergantung kepada seseorang itu menggunakan bahasa itu. Itu yang dikatakan sebagai bahasa bermaruah, tidak berbilur bahasa di lidah. Faham tak? Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Faham? Faham Okey, kita pergi rangkap yang kedua. Rangkap yang kedua. Bahasa berbuah, tidak kering bahasa diperah. Kata kuncinya berbuah. Tidak kering bahasa diperah. Okey. Bahasa berbuah. Bahasa berbuah ke? Siapa tahu? Bahasa berbuah ke? Bahasa berbuah. Tidak kering bahasa diperah. Saya boleh beritahu cikgu. Untuk rangkap yang kedua, bahasa berbuah. Tidak kering bahasa diperah. Macam cikgu kata, dia kalau awak nak tengok atau mencari maksud sajak, awak tengok dulu kata kunci yang ada. Betul, berkembang. Bahasa berkembang, betul? Boleh? Cikgu boleh terima? Bahasa berbuah. Ada berbuah. Berbuah, contoh kalau kita tengok pohon atau pokok yang mempunyai buah, maknanya buahnya lebat. Buahnya banyak. Maknanya setiap kali orang petik buah itu, akan keluar yang baru. Maknanya kalau kat sini betul awak cakap, bahasa berbuah. Bahasa itu berkembang. Bahasa berkembang, semakin berkembang. Bagaimana pula dengan maksud tidak kering bahasa diperah? Tidak kering bahasa diperah. Bahasa diketahui oleh banyak orang, betul juga. Bahasa itu berbuah, maknanya bahasa itu bila berkembang akan orang lain akan tahu. Contohnya pada satu ketika dahulu pada zaman Melaka, bahasa kita menjadi satu bahasa lingua franca ataupun bahasa pengantar bagi mereka, bagi pedagang-pedagang daripada luar negara yang berdagang di Kota Melaka pada saat itu. Bahasa Melayu ini menjadikan bahasa lingua franca, bahasa perhubungan bagi mereka. Maknanya bahasa Melayu ini sudah terletak pada satu taraf yang paling tinggi pada saat itu.
lebih tinggi daripada bahasa Inggeris mungkin. Ataupun yang menjadi bahasa ekonomi pada saat itu adalah bahasa Melayu. Itu sekadar pengetahuan untuk diri awak. Apa maknanya? Tidak kering bahasa diperah. Jadi bahasa berbuah itu, bahasa itu berkembang, bahasa itu ditahui oleh orang ramai. Bagipun dengan bahasa tidak kering bahasa diperah. Apa makna bahasa tidak kering bahasa diperah? Kata kuncinya kering dan diperah. Apa itu? Tidak kering bahasa diperah. Ia tak akan lupakan orang lain. Maksudnya awak macam mana? Ia tak akan lupakan orang lain itu maksudnya macam mana? Tidak akan lupakan oleh orang. Betul, bahasa tu mungkin bahasa ini dia tidak akan dilupakan oleh orang pasti, kerana bahasa itu, contohnya bahasa Melayu itu tidak akan dilupakan. Kerana kita menggunakan bahasa Melayu untuk kita bertutur. Mana mungkin kita boleh lupakan bahasa kita. Maksudnya macam tu. Cikgu nak masuk tadi tu, tidak kering bahasa diperah. Siapa tahu, tidak kering bahasa diperah. Makna kering? Kering ni apa? Kering. Contohnya kain kering. Kain kering. Ringan. Apa itu kain kering? Sifat kain kering. Ringan, tidak basah, boleh diserap air kalau kain kering. Tidak kering bahasa diperah. Diperah. Contohnya, baju yang basah. Kita perah dia, air itu akan turun. Betul. Tapi kalau bahasa ini, tidak kering bahasa diperah. Andai kata, sebuah baju yang basah itu, kita jadikan contoh sebagai bahasa. Okey, bila bahasa itu diperah. Kalau baju biasa, air itu akan, bila kita perah, akan turun dan akan habis. Dan baju itu akan kering. Tapi kat sini cakap, tidak kering bahasa diperah. Macam baju tadi itu kita kategorikan kita katakan sebagai bahasa. Bila diperah, air itu tak akan hilang, tak akan kering pada baju itu, bahasa pada baju itu. Bahasa tidak akan hilang dan berkembang pada generasi akan datang. Betul juga. Sudah hampir tepat. Okey, bagus. Dah hampir tepat itu. Bahasa tidak akan hilang dan berkembang. Betul. Bahasa itu berbuah. Tidak akan hilang dan terus berkembang pada generasi akan datang. Tidak kering bahasa diperah. Tidak kering bahasa diperah tu cikgu nak. Apa makna bahasa kering diperah? Jawapan awak tu sudah hampir tepat semuanya. Sudah hampir tepat. Macam cikgu cakap tadi, cuba tengok ni. Kering dan diperah. Selalunya kalau awak nak buat kerja rumah yang disuruh oleh cikgu, kan, selalunya awak memerah. Contoh awak nak buat karangan. Awak nak perah. Apa yang awak perah? Apa yang awak perah nak buat karangan? Mesti awak perah pemikiran awak. Betul. Atau dengan bahasa lain, perah otak awak untuk awak mengeluarkan idea-idea untuk mengarang itu. Betul. Maknanya dengan bahasa lain, memerah itu boleh dikatakan sebagai dikaji. Maksudnya tidak kering bahasa diperah. Bahasa berbuah tidak kering bahasa diperah. Maknanya tak akan habis bahasa itu kita mengkaji. Maknanya bahasa itu tidak kering bahasa diperah, tidak habis bahasa untuk kita kaji. Semakin banyak kita mengkaji bahasa itu, semakin banyak semakin benda yang kita tahu. Semakin banyak perkara yang kita tahu. Itu. Faham? Tidak kiralah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, Chinese ke, Mandarin ke, Tamil ke, apa semua bahasa yang kita belajar, kalau kita kaji lagi, bahasa itu tidak akan habis. Tidak akan kering bahasa itu kalau kita tetap mengkaji. Kerana bahasa itu banyak. Bahasa itu luas. Bahasa dekat dunia ni ada banyak bahasa. Di Malaysia sendiri pun ada banyak bahasa. Ada bahasa Melayu, Mandarin, Tamil. Itu tidak dikategorikan sebagai logat lagi. Banyak lagi logat-logat yang lain. Faham?
Jadi apa boleh cikgu simpulkan dekat sini, bahasa kemasan itu akan berkembang dari masa ke semasa dan bahasa itu tidak akan habis untuk kita kaji. Itu maksudnya untuk rangkap yang kedua. Faham? Boleh faham? Untuk rangkap yang kedua. Cikgu harap awak faham, cikgu harap awak tulis apa maksud setiap rangkap yang cikgu bagi tahu tu. Boleh faham? Okey. Terima kasih. Okey, kita terus kepada rangkap yang ketiga. Bahasa bersejarah. Tidak luput bahasa bertingkah. Apa makna itu? Siapa boleh beritahu cikgu? Bahasa bersejarah. Sejarah, apa itu sejarah? Tidak luput, maaf, kita tulis. Tidak luput. Bertingkah. Bertingkah itu apa? Bersejarah itu apa? Luput itu apa? Bertingkah itu apa? Bahasa sangat bersejarah. Maksudnya sangat bersejarah itu apa? Bahasa itu ada nilai sejarah yang tersendiri. Macam tu. Macam mana maksud awak? Bahasa itu sangat bersejarah. Maknanya bahasa itu sudah lama. Sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang maksudnya sejarah yang panjang itu macam mana? Sejarah yang panjang. Bahasa sangat bersejarah. Sejarah yang panjang macam mana tu Intan? Yen Hautan. Bahasa sangat bersejarah. Dan betul juga masa awak tu bahasa itu sangat bersejarah. Macam cikgu cakap tadi yang dekat Melaka tu. Itu boleh jadikan satu sejarah. Tentang kedudukan bahasa. Bahasa Melayu pada waktu itu. Betul? Bahasa bersejarah. Tidak luput bahasa bertingkah. Pada zaman dahulu semua orang sudah guna bahasa hingga kini. Betul? Itu betul. Daripada dulu lagi, bahasa itu digunakan, dijadikan sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi untuk berkomunikasi antara satu sama lain daripada dulu lagi. Betul. Okey, maknanya awak dah jumpa satu maksud bagi bahasa bersejarah. Apa pula maksud untuk tidak luput bahasa bertingkah? Luput itu apa? Tingkah itu apa? Cuba tengok ni. Cikgu dah merahkan. Tidak luput bahasa bertingkah. Bahasa bersejarah tidak luput bahasa bertingkah. Apa maksud bertingkah? Sejarah awak dah tahu. Betul pada zaman dulu. Semua orang sudah guna bahasa hingga kini. Bahasa sangat bersejarah. Bahasa yang lama akan naik taraf. Maksudnya awak macam mana? Naik taraf dari segi apa? Dia cakap tidak luput bahasa bertingkah. Maksudnya tidak luput bahasa bertingkah. Dia bahasa tidak akan, maksudnya naik taraf itu macam mana? Dipandang di mata dunia ke? Bahasa Melayu, contoh bahasa Melayu satu hari nanti menjadi bahasa ekonomi, menjadi bahasa pengantar untuk seluruh dunia, atau bagaimana? Untuk pengetahuan awak, sekarang ni bahasa Melayu pun sudah berkembang. Dekat Jerman sudah ada, dekat Universiti Jerman, dekat Korea sudah ada, di bidang-bidang pengajian tinggi di universiti dah ada. Mengharumkan ke negara-negara yang lain. Kurang tepat. Kurang tepat. Sekarang ni awak tengok balik apa yang cikgu cakap tadi dekat sini. Ini kata kuncinya. Tidak luput. Bahasa bertingkah. Tidak luput. Tidak luput tu apa? Awak kena faham tu. Tidak luput. Luput tu apa? Bertingkah itu apa? Sekarang ni sejarah awak dah tahu kan?
Apa makna sejarah? Sekarang ni saya nak awak tahu apa itu bahasa bertingkah. Untuk kita mencari maksud di setiap sajak itu, awak perlu satu persatu. Kita perlu melihat maksud yang tersurat terlebih dahulu sebelum kita mencari makna yang tersirat. Ini cikgu dapurkan bersejarah. Bersejarah tadi awak dah tahu kan. Sekarang ni awak tengok balik, tidak luput. Apa itu tidak luput? Apa itu bahasa bertingkah? Bahasa bersejarah tidak luput bahasa bertingkah. Apa maknanya? Okey, luput ada banyak maksud. Apa maknanya luput? Boleh beritahu cikgu? Dan Maisarah, boleh beritahu cikgu? Bahasa yang sangat bersejarah, bahasa tidak akan hilang pada dunia. Betul? Jawapan awak tu betul. Yen Hautan betul. Bahasa itu sangat bersejarah. Bahasa tidak akan hilang pada dunia. Betul. Itu betul. Itu boleh dijadikan sebagai maksud untuk rangkap yang ketiga. Tapi cikgu nak Intan Maisarah tu, apa maksud luput? Ada banyak maksud tu. Boleh beritahu cikgu? Luput apa lagi yang awak tahu? Selalunya kita tahu luput tarikh suatu benda itu, tarikh akhir suatu benda itu penting. Makanan luput, betul? Itu tarikh luput bagi makanan. Okey. Betul-betul? Itu kalau kita tengok sebagai kita apa cakap? Kita tafsir dari segi yang tersurat, yang ada pada petikan ini, pada sajak ini, pada rangkap ini. Bahasa bersejarah tidak luput bahasa bertingkah. Maksudnya makanan itu luput. Maknanya makanan luput, bila makanan itu dah luput, kita tak boleh makan, betul kan? Tapi bahasa ni tidak luput bahasa itu untuk bertingkah. Bagaimana? Macam Yen Hang Tan kata tu dah betul. Cikgu setuju, betul awak cakap tu. Bahasa sangat bersejarah, bahasa tidak akan hilang pada dunia, betul. Kenapa? Kerana bahasa ini daripada dulu lagi, macam cikgu kata tadi, pada zaman Melayu Melaka dulu, bahasa pernah menjadikan bahasa Melayu ini menjadi bahasa lingua franca, bahasa pengantar bagi pedagang. Maknanya bahasa Melayu itu menjadi bahasa ekonomi pada saat itu. Diguna pakai serata dunia. Siapa yang berdagang, yang datang ke negeri Melaka perlu menggunakan bahasa Melayu. Itu sejarah bahasa Melayu yang paling tinggi. Dan bahasa itu tidak luput bahasa bertingkah. Maknanya bahasa itu tidak akan hilang di dunia ini. Tidak luput, tidak memiliki tarikh luput. Tidak memiliki tarikh yang terakhir. Bahasa itu akan terus menerus, akan sentiasa diguna pakai. Bertingkah, walaupun ia diguna pakai oleh banyak orang, bahasa itu tidak akan hilang. Maksudnya macam tu. Bahasa bersejarah, tidak luput bahasa bertingkah. Okey, baik. Terima kasih Yen, Intan, Ivon. Terima kasih. Betul tu, cikgu suka. Bahasa sangat bersejarah. Bahasa tidak akan hilang pada dunia. Betul. Itu untuk rangkap yang ketiga. Cikgu nak awak tulis ya nanti. Tulis ni. Maksud-maksud ni yang cikgu beritahu. Bagaimana pula dengan maksud rangkap yang keempat? Bahasa berwasilah. Tidak putus jambatan ukhuwah. Apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Siapa boleh beritahu cikgu? Yin Hautan, Yan Ho, Wen Jiao, Vincent. Siapa? Nora Aiman, Nik, Chiana and Yi Tong, Deep Press, Chung Hong Pang, Chow Mu. Cepat, ramai ada ni. Siapa boleh beritahu cikgu? Bahasa mengukuhkan sesuatu perhubungan. Betul? Itu cikgu setuju. Bahasa mengukuhkan sesuatu perhubungan. Betul? Cikgu setuju? Okay. Boleh? Betul-betul. Intan Maisarah betul tu. Awak cakap dah hampir tepat tu. Bahasa mengukuhkan sesuatu perhubungan. Betul. Kenapa awak cakap macam tu? Bahasa mengukuhkan sesuatu perhubungan. Boleh beritahu cikgu tak? Bahasa mengukuhkan sesuatu perhubungan. Macam cikgu cakap tadi, kalau kita tengok sajak, tengok balik. Kata kuncinya.
secara tersurat. Berwasilah. Berwasilah itu apa? Tidak putus. Tidak putus. Jambatan ukhuwah. Jambatan itu apa? Ukhuwah itu apa? Berwasilah itu apa? Sebab kita bercakap guna bahasa, so kita akan berinteraksi. Betul? Betul awak cakap tu. Terima kasih. Sebab kita menggunakan bahasa untuk berinteraksi. Jadi sepastinya kita akan dapat mengenali orang, dapat mengeratkan silaturahim, betul? Itu betul. Cikgu suka, betul. Itu hampir tepat itu. Bahasa berwasilah tidak putus jambatan ukhuwah. Bahasa digunakan bagi mengeratkan perhubungan dan persahabatan. Betul. Bersahabatan. Betul. Ya betul, Wong. Itu pun betul juga. Bahasa digunakan bagi mengeratkan perhubungan dan persahabatan. Sekarang ni awak tengok bahasa berwasilah. Apa makna bahasa berwasilah? Saya boleh beritahu cikgu. Berwasilah itu apa? Berwasilah. Kalau kat sini kita tengok balik berwasilah, dia ada imbuhan ber kat situ. Ambil kata akalnya, kata dasarnya. Wasilah. Apa itu wasilah? Kita guna bahasa untuk menghubung orang. Bukan menghubung orang, maksudnya kita guna bahasa itu untuk kita berhubung dengan orang. Kita berhubung dengan orang. Yin hautan. Kita guna bahasa untuk berhubung dengan orang. Maknanya untuk kita berkomunikasi. Untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Maknanya bila kita sudah berkomunikasi dengan orang lain, kita akan dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kita dengan orang yang kita bercakap itu. Berwasilah. Siapa faham maksud berwasilah itu apa? Tengok balik sajak tadi. Bahasa berwasilah. Wasilah itu apa? Kalau kita nak mencari maksud setiap tajak, maksud bagi setiap rangkap, kita perlu tengok satu persatu kosakata ataupun diksi yang digunakan dalam menulis sajak ini. Berwasilah. Tidak putus jambatan ukhuwah. Berwasilah apa? Jambatan. Putus jambatan ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Persahabatan antara kita dengan orang lain. Ukhuwah yang terjalin. Betul. Tapi kenapa ada jambatan? Selalunya jambatan ini daripada sini, daripada hulu kita nak menyeberang ke hilir, kita menggunakan jambatan. Tapi kenapa dalam sajak ini menggunakan jambatan? Saya boleh beritahu cikgu. Bahasa berwasilah. Okay, tak mengapa, betul tu. Semua yang awak cakap tu, Yin Hauta cakap betul, Wong cakap betul, Intan Waisra cakap betul. Semua betul. Kita gunakan bahasa untuk berhubung dengan orang. Bahasa digunakan bagi mengeratkan perhubungan dan persahabatan. Betul. Itu semua betul juga. Bahasa mengukuhkan suatu perhubungan pun betul juga. Apa yang cakap tu semua betul. Bahasa berwasilah. Wasilah ni maksudnya pertalian. Wasilah, pertalian ataupun perhubungan. Begitu juga dengan ukhuwah. Ukhuwah, persahabatan, ukhuwah antara saya dengan awak contohnya. Antara Intan dengan Yin Hautan ada ukhuwahnya. Mana ada tali persaudaraan ataupun ada tali persahabatan itu yang kukuh. Maknanya dicakap dekat situ, bahasa berwasilah tidak putus jambatan ukhuwah. Maknanya bahasa ini mengeratkan silaturahim. Bahasa ini kita gunakan bagi perhubungan, mengeratkan silaturahim, dan bahasa ini tidak akan putus jambatan ukhuwah. Maknanya jambatan, bahasa ini kita jadikan sebagai jambatan ataupun bahasa perantaraan. Alat sebagai itu untuk perantaraan, bahasa pengantar kita. Maknanya jambatan itu tidak akan putus, tidak akan pecah, tidak akan runtuh. Maknanya bahasa itu akan tetap kekal menjadi bahasa perhubungan. Menjadi bahasa perhubungan antara kita dengan sahabat. Menjadi bahasa persahabatan. Maksudnya macam itulah. Maknanya dengan kata lain, bahasa itu berkekalan, menjaga dan menggunakan jika kita menggunakan dengan selalu. Itu maksud rangkap yang keempat. Bahasa berwasilah. Tidak putus jambatan ukhuwah. Faham? Boleh faham? Itu bagi rangkap yang keempat. Bahasa berwasilah. Cikgu harap awak tulis ya. Cikgu nak awak tulis. Masuk rangkap tu. Boleh faham? Okey, boleh faham. Masuk rangkap yang keempat.
Sekarang ni kita akan masuk rangkap yang kelima. Boleh? Okey, baik. Ya, bahasa berwasilah, tidak putus jambatan ukhuwah. Bahasa itu akan terus berkekalan, akan terjaga, tidak akan runtuh. Faham? Okey. Kita terus kepada rangkap yang kelima. Bahasa berbudi sudah, tidak lokek pada ummah. Bahasa berbudi sudah. Bahasa boleh berbudi ke kepada kita? Itu persoalannya. Tidak lokek pada ummah. Apa makna lokek tu? Apa makna ummah? Jadi untuk mencari, tengok balik dekat sini. Bahasa berbudi sudah. Tidak lokek. Lokek tu apa? Cuba boleh jawab cikgu. Lokek tu apa? Dia tidak lokek pada ummah. Apa makna lokek? Berbudi sudah. Saya boleh beritahu cikgu. Bahasa berbudi sudah tidak lokek pada ummah. Ummah maksudnya Islam. Ummah maksudnya masyarakat. Dia bukan masuk Islam. Cuma dalam Islam itu dikatakan sebagai ummah. Penyatuan ummah. Penyatuan masyarakat. Kita di Malaysia ni, masyarakat Malaysia berbilang kaum. Maknanya ummah di Malaysia ini berbilang kaum. Kepada manusia itu. Ummah itu dikategorikan sebagai manusia, dikategorikan sebagai masyarakat. Bukan maksudnya Islam. Boleh faham, oh? Itu maksudnya ummah. Boleh. Okey, baik. Masyarakat. Kita boleh, kalau dekat sini, cikgu boleh katakan sebagai ummah itu adalah masyarakat. Maknanya, bahasa berbudi sudah tidak lokek pada masyarakat. Ummah. Maknanya dekat sini ummah. Masyarakat. Kepada penutur, kepada pengguna. Itu maksudnya. Apa makna tidak lokek? Berbudi sudah. Berbudi itu macam mana? Saya boleh beritahu cikgu. Bahasa berbudi sudah. Tidak lokek pada ummah. Boleh beritahu cikgu? Bermoral. Betul, bermoral. Satu benda yang baik. Betul juga. Bermoral, betul. Lagi? Lokek, lokek. Cikgu nak tahu apa makna lokek? Tidak lokek bahasa. Bahasa berbudi sudah tidak lokek pada ummah. Mengangkat martabat masyarakat. Digunakan dalam pelbagai urusan harian. Betul juga, mengangkat martabat masyarakat itu betul. Terima kasih Intan. Mengangkat martabat masyarakat itu betul. Martabat. Maknanya martabat seseorang itu akan dilihat dari segi bahasa. Betul, kalau kita ubah balik bahasa itu. Digunakan dalam pelbagai urusan harian. Betul, digunakan sebagai urusan harian. Tapi untuk jawapan Wong itu boleh digunakan kepada perenggan rangkap yang kedua tadi. Bahasa buah tidak kering, bahasa diperah. Tidak kering, bahasa itu digunakan. Tidak kering, bahasa kita kaji. Itu boleh. Kalau untuk rangkap yang kelima ini, bahasa berbudi sudah tidak lokek pada ummah. Betul? Bahasa itu mengangkat martabat masyarakat. Betul. Apa maknanya dekat sini, macam Intan cakap itu, mengangkat martabat masyarakat. Maknanya bahasa itu berbudi sudah. Berbudi dari segi apa? Sudah mengangkat martabat masyarakat. Betul. Tidak lokek pada ummah. Apa makna lokek? Saya boleh beritahu cikgu. Apa makna lokek? Cikgu nak tahu makna lokek itu. Saya boleh beritahu cikgu. Makna lokek. Busy boy. Boleh beritahu cikgu busy boy. John Carroll, Chow Moon, Chung Hong, Pen, depressed. Boleh tak beritahu cikgu? Apa makna lokek itu? Tidak lokek bahasa pada ummah. Bahasa berbudi sudah tidak lokek pada ummah. Apa? Pelik. Pelik.
Kita gunakan bahasa yang bermoral supaya boleh bercakap di masyarakat. Betul awak cakap tu. Cuma awak perlu ubah ayat awak sikit. Bukan bercakap di masyarakat. Kita gunakan bahasa yang bermoral supaya kita dapat berhubung dengan masyarakat. Betul. Cuma pelit. Mana pelit ni? Lokek. Lokek ni maknanya macam kita, kalau kita seorang itu lokek. Kalau dengan bahasa lain, tidak kedekut. Boleh katakan sebagai tidak kedekut. Lokek itu. Bahasa berbudi sudah. Tidak kedekut pada ummah. Maksudnya macam tu. Itu bahasa, maksud yang cikgu boleh gambarkan secara yang tersurat. Tapi yang tersirat itu, macam Intan kata tadi, bahasa berbudi sudah tidak lokek pada ummah. Mengangkat martabat masyarakat itu, betul. Dia mengangkat martabat masyarakat itu. Kerana orang yang menggunakan bahasa ini, menggunakan dengan bahasa yang betul, menggunakan dengan bahasa dengan sopan santun, mana dia akan mengangkat jati diri atau martabat diri dia sendiri. Itu maknanya tidak lokek pada ummah. Bahasa itu berbudi kepada masyarakat, kepada kita. Kita gunakan sebagai pertuturan, dengan menggunakan dengan sopan santun, lemah lembut. Itu boleh dikatakan sebagai bahasa berbudi sudah, tidak lokek pada ummah. Tapi kalau awak tengok balik, bahasa berbudi sudah. Ayat berbudi sudah itu sebenarnya salah. Bukan salah, maksudnya sudah berbudi, susunan yang betul. Cuma cikgu nak sentuh sedikit. Inilah salah satu contoh bagaimana untuk awak menulis sebuah sajak itu. Dia akan melanggar hukum tata bahasa. Ini cikgu nak berkongsi saja. Okey, kalau dekat sini bahasa berbudi sudah itu, sudah berbudi maksudnya yang sebenar. Kalau nanti kalau awak belajar gaya bahasa dengan cikgu awak ataupun saya sendiri yang akan ajar nanti, insya-Allah kalau sekolah buka nanti minggu depan, berbudi sudah itu dikatakan sebagai gaya bahasa inversi, pembalikan kata. Sebenarnya bahasa sudah berbudi, tapi penulis menggunakan berbudi sudah. Tak mengapa, itu sebenarnya cara penulisan sajak. Dia boleh melanggar hukum tata bahasa. Okay, itu perkongsian gaya bahasa saja sebagai selingan untuk pengetahuan awak. Tapi hari ini cikgu nak mengajar tentang maksud. Faham maksud cikgu cakap tadi? Bahasa berbudi sudah, tidak lokek pada ummah. Bahasa berbudi sudah, berbudi kepada diri kita. Maknanya kita menggunakan bahasa itu dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan bermoral, dengan baik, memiliki nilai murni yang elok. Maknanya dia akan mengangkat jati diri seseorang, mengangkat darjat atau mengangkat kedudukan seseorang itu di mata masyarakat, mengangkat martabat. Betul awak cakap itu. Tidak lokek pada ummah. Ummah itu masyarakat, bukan maksudnya Islam. Boleh faham? Okey, rangkap yang terakhir. Bahasa begitu indah, tidak habis berbahasa bermadah. Okey, tengok balik. Bahasa begitu indah. Kata kuncinya begitu indah. Tidak habis, tidak habis. Bahasa bermadah. Tidak habis itu apa? Bermadah itu apa? Indah itu apa? Bahasa begitu indah, tidak habis bahasa bermadah. Bermadah itu apa? Saya faham bermadah itu apa. Boleh beritahu cikgu? Apa maknanya dekat sini? Setiap hari. Tidak habis bahasa bermadah. Maknanya setiap hari. Maksudnya macam mana tu setiap hari? Bahasa begitu indah, tidak habis bahasa bermadah. Maknanya maksud awak bahasa itu digunakan setiap hari, bahasa itu tidak akan habis. Maksudnya macam tu ke? Oh ya, okay, faham. Betul, bahasa tidak akan habis, kita gunakan setiap hari. Tidak habis berbahasa bermadah. Apa makna bermadah dekat sini? Begitu indah. Indah, saya pasti awak tahu begitu indah. Apa makna begitu indah kan? Indah tu cantik, comel, molek. Itu indah. Pandangan kita melihat, cantiknya, menariknya pandangan ini, cantiknya pandangan ini, indahnya. Begitu juga dengan bahasa. Apa makna bahasa begitu indah? Kenapa bahasa boleh dikatakan begitu indah?
Boleh betul juga. Contoh, kalau awak tengok seseorang itu, contoh cikgu bagi contoh, awak melihat seseorang model yang cantik. Wah, cantiknya dia. Kenapa awak cakap dia cantik? Sebab dia memperkenakan pakaian kebaya ke, kasut yang mahal ke, dia membawa beg tangan yang menarik ke. Maknanya kita boleh bagi tahu kenapa awak cakap wanita itu cantik. Kenapa? Tapi kat sini kenapa dia cakap bahasa begitu indah? Kenapa bahasa begitu indah? Boleh bagi tahu cikgu. Siapa faham? Kalau awak tengok bahasa masuk secara tersurat, bahasa begitu indah. Indah bahasa itu. Tapi kenapa bahasa itu dikatakan begitu indah? Macam cikgu kata tadi, itu contoh cikgu cakap tadi. Contoh awak tengok kereta, cantiknya kereta ini. Kenapa kereta itu cantik? Maknanya awak boleh memperdetail, memperjelaskan lagi kenapa kereta itu cantik. Menggunakan sport rim, cat yang mahal ke, ada peribahasa dan lain-lain. Hampir tepat, betul, hampir tepat. Betul wah, hampir tepat tu. Dah tepat dah awak cakap tu. Hampir tepat. Ada peribahasa dan lain-lain. Betul. Itu dah tepat. Kenapa bahasa begitu indah? Kerana memiliki peribahasa dan lain-lain. Betul. Cikgu suka tu, betul awak cakap. Cuba cikgu nak satu ayat, satu perkataan yang menggambarkannya. Apa perkataan itu? Contohnya manusia mempunyai sifat atau perangai yang lain-lain. Betul, perangai yang lain-lain. Selalunya untuk kita menggambarkan keseluruhan perangai yang lain-lain itu, kita nak cakap apa? Ada satu perkataan tu cikgu nak. Mempunyai kata-kata yang baik. Betul juga, bahasa itu mengajar kita bertutur dengan menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Betul juga. Sebab tu bahasa begitu indah. Cuba cikgu nak satu perkataan je lagi yang menggambarkan kenapa bahasa itu indah. Bahasa itu ada pelbagai. Pelbagai itu apa dalam kata lain? Bahasa memiliki peribahasa, bahasa ada bidalan, betul. Kosakata. Kosakata itu adalah macam pemilihan kata. Pemilihan kata, kosakata itu. Kosakata itu adalah kata-kata yang berada dalam bahasa. Itu kosakata. Contoh kepelbagaian. Pelbagai. Selain dari pelbagai, apa lagi? Kita boleh cakap. Dia bermula dengan huruf R. Cuba teka apa? Bermula dengan huruf R. Maknanya dia ada banyak-banyak. Dia ada banyak. Sebenarnya kalau banyak itu dalam bahasa ni kita panggil apa? R, bahasa. Dia ada 5 patah. Dia ada 5 huruf. R, bahasa. Kalau boleh jawab itu maknanya awak tahu. Itu yang menjadikan bahasa itu indah sebenarnya. Siapa tahu? Dia bermula dengan huruf R. Bahasa ini banyak. Bahasa ini luas. Dekat Malaysia sendiri pun kita ada pelbagai logat. Logat itu pun boleh dikatakan sebagai bahasa ataupun dialek utama. Setiap negeri itu ada dialeknya, dan setiap daerah dalam negeri itu ada dialek sendiri. Itu kita panggil sub-dialek. Tapi banyak-banyak itu panggil apa? R. Siapa tahu? Siapa tahu? R itu apa? Okey, tak apa, cikgu beritahulah. Kenapa dia kata bahasa itu begitu indah? Ramai. Hampir tepat. Atau jawapan yang lain adalah ragam. Pelbagai ragam. Ragam. Ragam kan pelbagai kan? Pelbagai ragam. Maknanya kenapa bahasa itu begitu indah? Kerana dalam bahasa ini memiliki ragam bahasa yang pelbagai. Macam awak cakap tadi, ada peribahasa, punya kata-kata yang baik ataupun ungkapan menarik lah kita cakap. Ungkapan menarik. Maknanya dalam bahasa ini mempunyai ragam bahasa, pelbagai ragam bahasa. Itu yang menjadikan bahasa itu indah. Tidak habis berbahasa bermadah. Tidak habis. Kenapa tidak habis berbahasa bermadah? Maknanya kalau kita menggunakan kesemua bahasa yang kita ada contoh-contoh, cikgu bagi contoh, awak tahu semua bahasa dekat dunia ini, awak tahu semua dialek, semua logat yang ada dekat sini.
Maknanya bahasa itu tidak akan habis kalau awak bertutur, awak bermadah. Faham? Tidak habis bahasa bermadah. Bahasa begitu indah, tidak habis bahasa bermadah. Ataupun dengan maksud rangkap ini, dengan kata lain, bahasa menjadi lebih indah dengan penggunaan pelbagai ragam bahasa. Maksudnya macam tu. Bahasa itu menjadi lebih indah dengan menggunakan pelbagai ragam bahasa. Itu maksudnya rangkap yang keenam ini ataupun rangkap yang terakhir. Bahasa begitu indah, memilih ragam yang banyak. Tidak habis bahasa bermadah. Kalau kita bermadah, menggunakan bahasa ini kita bermadah ke, kita buat apa ke, makna begitu indah kalau kita menggunakan pelbagai bahasa. Maknanya ragam bahasa itu sendiri. Itu maksudnya. Faham? Boleh faham Cikgu harap awak semua dah tulis apa makna maksud setiap rangkap itu. Okey. Kita ada 6 rangkap. Bahasa bermawar, tidak berbilu, bahasa lidah, bahasa berbuah, bahasa bersejarah, bahasa berwasilah, bahasa berbudi sudah, bahasa begitu indah. Okey, itu makna-makna setiap rangkap. Jadi, awak faham tak makna rangkap yang terakhir ini? Bahasa begitu indah, tidak habis bahasa bermadah. Awak faham tak? Faham tak apa yang cikgu cakap ni? Bahasa begitu indah, tidak habis bahasa bermadah. Rangkap yang terakhir ni. Faham kan apa cikgu cakap ni kan? Bahasa itu menjadi lebih indah dengan penggunaan ragam bahasa, pelbagai ragam bahasa. Maknanya macam tu. Itu maksudnya. Bahasa begitu indah, tidak habis bahasa bermadah. Pelbagai ragam kita gunakan, bahasa itu sangat indah. Tidak akan habis, tidak akan luput. Faham? Okey, baik. Terima kasih. Okey, kalau faham, cikgu nak awak buat tugasan boleh? Tugasannya senang saja. Sebab tadi cikgu dah minta awak salin satu persatu maksud setiap rangkap tu kan. Cikgu nak awak kelaskan. Iaitu awak menggunakan peta minda, menggunakan peta dakap. Peta pokok. Cikgu nak awak macam-macam ni. Peta pokok. Kunci bahasa. Rangkap 1, maksudnya apa? Dekat sini, maksud rangkap 1 cikgu buat bahasa kebangsaan mempunyai imej yang tinggi kerana tidak pernah berhenti daripada penuturnya. Macam cikgu cakap tadilah. Maksud cikgu cakap tadi tu. Ataupun maruah bahasa kebangsaan itu terletak pada kefasihan seseorang penutur itu. Jadi awak buatlah 2 peta pokok. Rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Satu peta pokok lagi, rangkap 4, rangkap 5, rangkap 6. Boleh? Boleh ke? Boleh. Cikgu minta awak buat itu je untuk tugasan. Supaya senang untuk awak tengok nanti. Supaya awak senang faham. Okey, ini kunci bahasa rangkap 1. Oh, ini huraiannya atau maksud rangkap itu. Okey, boleh? Okey, awak cuba buat dulu. Cikgu bagi masa 10 minit boleh? Untuk awak buat dulu. Untuk siapkan tugasan 10 minit. Buat 5 rangkap. Buat 6 rangkap. Semua ada 6 rangkap. Bahasa bermaruah ada 6 rangkap. Bahasa berbuah, bahasa bersejarah, bahasa berwasilah. Ni awak tengok sini ada 6 rangkap ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini cikgu buat contoh 3. Nanti awak buatlah 2 peta pokok. Peta pokok boleh buat 3. Maksudnya boleh buat 2 peta pokok tu setiap bawah ni ada 3 huraiannya. Rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Ini contoh. Nanti awak masukkan balik dekat sini. Rangkap 2 tadi cikgu cakap apa. Rangkap 3 cikgu cakap apa. 4 apa, 5 apa, 6 apa. Sebab tu cikgu salin tadi. Semua dapat kan? Boleh. Boleh dalam buku Komsas boleh. Kalau awak susah nak tulis dalam buku Komsas, awak guna kertas A4 pun boleh juga. Tapi simpan elok-elok. Sebab kertas A4 tu kan besar, awak nak buat peta pokok tu. Boleh. Kalau ada buku Komsas pun boleh juga. Okey, awak cuba buat dulu.
Cikgu bagi masa 10 minit boleh? Untuk awak siapkan. Okey, awak siapkan dulu. Kalau awak tak faham boleh tanya sambil nak buat tu. Kalau cikgu ada terlepas perkataan ataupun diksi yang cikgu tak terangkan dalam rangkap ini tadi, boleh tanya cikgu.
Dah siap ke? Dah siap ke? Belum. Kita apa-apa. Siapkan dulu. Lagi 3 minit boleh? Kan awak dah salin tadi. Awak maksud yang cikgu beritahu tadi tu. Awak masukkan ni balik. Tak cukup. Tak cukup apa? Kalau nak tanya, beritahu cikgu. Kalau nak tanya, tanya je. Awak macam ni je. Ni cikgu buat contoh. Nanti rangkap kedua. Kan tadi awak dah salin apa maksudnya aku cakap tu. Salin tulis kat sini. Gunakan dengan bahasa yang betul, ayat dengan gramatis. Lepas tu rangkap 3 dekat sini. Lepas tu awak buatlah satu lagi betul pokok. Rangkap 4, rangkap 5, rangkap 6 kat sini. Dah ke? Dah, okey, tak apa. Okey, bagus. Terima kasih sudah siap. Sikit lagi. Okey, tak apa. Sambil-sambil buat tu, buat dulu. Okey, sambil buat tu tak apa, buat je dulu. Awak buat macam cikgu tunjuk tadi. Kan tadi awak dah salin kan? Macam tu je. Okey. Cikgu harap awak semua faham apa yang cikgu katakan tadi tu. Maksud setiap rangkap. Ingat kalau awak nak baca kalau awak nak mencari maksud bagi setiap sajak, awak cari dulu kata kunci bagi setiap sajak itu. Awak terjemahkan maksud tersurat satu perkataan itu. Lepas awak dah tahu maksud tersurat satu perkataan itu, baru awak boleh cari maksud tersirat. Macam tadi, apabila luka, berbelang, berbekas di belakang, itu maksud surat. Maksud tersiratnya apa? Tidak berbila bahasa di lidah. Maksudnya bergantung kepada kefasihan surat itu, menggunakan bahasa itu, maruahnya tidak akan tercalar. Itu maksudnya. Faham? Intan atau Wong ke Chen Hautan, boleh tak? Cikgu nak awak buka voice awak cuba deklamasikan sajak ini. Boleh tak? Kesian cikgu, setiap kali mengajar Google Meet ni, semua tak nak buka suara. Dulu Vishal buka suara, Rahim ada. Boleh tak Intan atau Wong ke Yen Hautan? Boleh tak? Wakil daripada awak deklamasikan sajak ini.
Tak boleh on. Kenapa? Okey, tak apa. Intan? Cikgu harap Intan bolehlah. Bolehlah. Terima kasih Intan. Boleh tak Intan? Cuba deklamasikan sajak. Tak apa Wong, tak apa. Tak mengapa. Oh, okey. Tak apa. Kita dengar Intan. Maisarah deklamasikan sajak kunci bahasa. Wah, terima kasih. Satu deklamasi sajak yang begitu menarik. Terima kasih Tania. Nanti kalau ada bulan bahasa, awak bacalah dekat sekolah tu. Cubalah deklamasikan sajak masuk pertandingan. Bagus bahasa awak. Satu pendeklamasian sajak yang begitu menarik. Terima kasih. Okey, tak apa. Siapa dah siap? Ke ada siapa-siapa lagi nak baca? Boleh tak? Yen boleh baca Yen? Won tak boleh. Intan dah. Okey, dah siap, bagus. Yen Hautan, boleh baca tak? Boleh awak ni deklamasikan sajak tak? Cikgu nak dengar. Boleh tak? Cuba deklamasikan sajak. Tadi Intan dah. Boleh. Okey, cuba. Okey, kita dengar Yen Hautan pula. Cuba deklamasikan sajak. Terima kasih Yen Hautan. Bagus, deklamasian sajak yang baik. Awak semua ni berbakat lah sebenarnya. Awak boleh bersajak. Bagus. Cikgu suka. Terima kasih Yen, terima kasih Intan jadi wakil untuk mendeklamasikan sajak kunci bahasa. Okey, terima kasih. Okey, kalau semua dah siap, awak semua ada apa nak tanya tak berkaitan dengan sajak kunci bahasa ini? Kalau nak tanya apa-apa, boleh tanya cikgu. Awak nak tanya berkenaan dengan maksud bermaruah ke, maksud berbuah ke, kering diperah, bersejarah, atau maksud apa-apa. Ni bahasa berwasilah ke, tidak putus jabatan ukhuwah ke, apa maksud berbudi sudah, lokek pada ummah, begitu indah, tidak habis, bermadah. Tak ada, kita ada tak apa. Kalau tak apa, cikgu terangkan lagi sekali. Okey, hari ini kita belajar tentang sajak kunci bahasa. Sajak kunci bahasa iaitu mengajar macam mana untuk mencari maksud bagi setiap rangkap sajak. Okey, cikgu nak buat sikit pemisahan. Okey. Bagaimana cara senang untuk kita mencari maksud bagi setiap rangkap atau setiap sajak yang kita baca? Pertama, awak baca terlebih dahulu, awak perlu mencari tema. Maksudnya kat sini awak tahu lah temanya kecintaan terhadap bahasa kebangsaan ataupun kepentingan bahasa kebangsaan. Itu temanya. Okey. Untuk mencari maksud yang tersirat di sebalik sajak ini, awak perlu mencari makna-makna diksi ataupun kosakata yang digunakan terlebih dahulu. Contohnya dekat sini bermaruah. Bahasa ada maruah ke? Selalunya diri manusia, diri kita ada maruah kan? Bahasa ada maruah ke? Awak cari makna maruah tu apa? Berbilur tu apa? Berbuah tu apa? Bila awak tahu maksud tersurat atau maksud perkataan itu, baru awak boleh cuba awak fikir ataupun awak perah otak awak. Cuba perah otak awak mencari maksud yang tersirat pula. Bahasa bersejarah tidak luput bahasa bertingkah. Bahasa berwasilah tidak putus jambatan ukhuwah. Apa makna-maknanya tu?
Bila awak dah boleh cari makna tersurat, awak boleh cari makna yang tersirat. Itu je cara untuk awak faham dan senang untuk mencari maksud sajak setiap rangkap itu. Awak cari satu persatu. Boleh faham. Lepas tu bila awak dah buat, dah faham apa maknanya tu, awak boleh buat peta writing. Macam sini cikgu buat peta pokok. Nanti senang. Awak belajar nanti kalau cikgu awak tanya apa maksud rangkap ini, awak dah ada. Okey, maksud rangkap pertama, tengok apa bahasa kebangsaan. Mempunyai imej yang tinggi kerana tidak pernah berhenti daripada penuturnya. Apa bahasa kebangsaan itu terletak kepada kefasihan penuturnya, tidak memberikan kesan yang baik. Macam contoh. Ini contoh cikgu buat. Maksudnya itu cara untuk kita mencari maksud bagi setiap rangkap atau maksud sajak. Bukan untuk sajak kunci bahasa saja, kesemua sajak pun macam tu. Okey, boleh faham? Cikgu harap semua boleh faham. Awak ada apa nak tanya tak berkaitan dengan tata bahasa apa gaya bahasa yang digunakan ke apa ke? Macam cikgu cakap tadi, sajak ini memang kalau awak tengok sajak, dia macam ayat dia salah, kesusunan ayat tu tak betul, macam cikgu cakap tadi. Bahasa berbudi sudah, bahasa berbilu pada lidah, tidak kering bahasa diperah. Maksudnya bahasa itu kita boleh perah ke? Maknanya itu penggunaan gaya bahasa sebenarnya. Macam bahasa begitu indah. Bahasa berbudi sudah. Sebabnya bahasa sudah berbudi. Itu dikenali sebagai gaya bahasa, inversi. Itu untuk sekadar pengetahuan awak. Itu adalah contoh penulisan sajak. Sebab dalam penulisan sajak ni, dia boleh melanggar hukum tata bahasa. Maknanya tata bahasa itu dia boleh bukan melanggar, ubah tata bahasa macam ni, bukan. Maknanya dia boleh dalam mencipta sajak tu boleh ubah sedikit tata bahasa itu. Maknanya contoh, sudah berbudi sudah. Maknanya dia dah tukar kedudukan. Maknanya tata bahasa tu dah salah. Kalau belajar tata bahasa lah. Tapi kalau dalam sajak dia boleh. Sebab unsur keindahan sajak itu berada dekat situ lah. Kalau dia tak langgar nanti dia tak menarik. Itu sajak. Okay. Kalau awak tak ada apa nak tanya, cukup sekadar itu pada hari ini. Sebab masa pun dah habis. Nanti kita jumpa pada minggu depan. Dan jumpa minggu hadapan di sekolah. Cikgu harap semua awak dapat hadir ke sekolah. Sebab dah lama tak sekolah ni. Mesti semua masing-masing rindu kat sekolah kan. Nanti semua datang ke sekolah. Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay, kalau betul dah tak nak tanya apa-apa, itu saja pada hari ini. Kalau malu nak tanya dekat sini, boleh je PM personal cikgu, WhatsApp cikgu, nak tanya, boleh je tanya. Pengajaran hari ini ke, pengajaran yang sudah ke, boleh juga. Okay, kalau dah tak ada apa-apa nak tanya, cukup sekadar itu saja pada hari ini. Cikgu mengajar sajak kunci bahasa, cara mencari maksud bagi setiap rangkap. Kalau tak ada apa-apa, lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nanti kita jumpa minggu depan ya. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih semua pada yang hadir. Terima kasih Intan, terima kasih Yen Hao. Sudi dan informasi saja. Terima kasih juga pada yang semua yang berkomunikasi dengan cikgu. Terima kasih. Nanti kita jumpa dekat sekolah nanti. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.